Okey, kasih on. On. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ada gema lah. Cakap sini sana, ke sini ke sana, ke sini sana. Tak ada bunyi balik, itu yang cakap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab malam ni, kitab Misbahul Munir dulu, kemudian baru Kifayatul Muhtadi. Misbahul Munir muka surat 37 Rumi tu. Jawi muka surat ni. 16. Jawi muka surat 16, Rumi muka surat 37. Perbahasan tentang bakok. Bakok, kita dah bahas separuh dah bab bakok, sikit. Hari ni insya-Allah kita habiskan. Yang mana kita cuba baca sekali lah. Kita undur sikit balik, undur balik. Kita dah bahas dah ni, tapi kita tak nak bahas panjang dah. Sebab kita telah bahas agak panjang lebar sebelum ni berkaitan dengan bakok. Kita nak sambung yang dalil je. Cuma sebab kita nak mula balik, nak setelah seminggu ni, setelah 2 minggu. 2 minggu rasanya. 2 minggu ke 3 minggu? 3 minggu. 3 minggu baru tadi. Jadi kita ulang baca je. Baqaq. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ketiga, baqaq artinya kekal. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak. Yang dobek tu boleh tengok balik. Betul tak dobek dia kan? Wajib pada syarak. Dengan maksud, kalau tak buat berdosa. Syarak, wajib syarak, tak buat berdosa kan? Buat dapat pahala. Okay, wajib pada syarak, tak buat berdosa. Ataupun tak belajar berdosa. Kalau tak pegang berdosa. Atas tiap-tiap mukallaf, akil balik, mengetahui serta mengaku. Di dalam hati akan tentu sungguh Allah kekal, tak terima binasa. Kan? Mesti kena kata Allah itu kekal, tak terima binasa. Tak terima binasa ni kita bahas panjang lebar kan. Beza tak binasa dengan tak terima binasa. Kan? Tak binasa, tak terima binasa. Kalau tukar binasa tu payah, kita tukar musnah. Tak musnah, tak terima musnah. Tukar lagi mati. Tak mati, tak terima mati. Ada beza? Ada beza kan? Ada beza. Jadi binasa ni, tak binasa. Tak binasa. Kita binasa. Lepas nanti mati hidup balik ni, kiamat nanti. Binasa. Tak binasa. Tapi kita terima binasa. Terima walaupun tak binasa. Okey. Allah tidak. Allah tak terima binasa. Tidak binasa dan tak terima binasa. Kita tidak binasa.
Kenapa kita tidak binasa? Sebab kita kekal. Kalau orang beriman, kekal dalam syurga selama-lamanya. Tak binasa lah. Kalau orang kafir, masuk neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Tak binasa lah juga. Jadi maknanya, kita ni sebenarnya tak binasa. Cuma tak binasa kita tu, mula-mula tak ada, lepas tu ada, lepas tu binasa, lepas tu ada. Last sekali, tak binasa. Tak binasa, kekal. Kita kekal. Kita kekal. Kekal kita, bukan kekal macam Allah. Allah kekal dengan maksud tak terima binasa. Kekal kita dikekalkan. Allah bukan dikekalkan, Allah kekal. Ya. Jadi tu maksud tak terima binasa. Firman Allah Taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap mereka atasnya binasa, semua binasa, dan kekallah pada zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Yang kekal hanya Allah lah. Maka kekal itu dikatakan sifat bagi baqa, yang lawan bagi binasa. Kekal tu lawannya binasa. Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Kita dah bahas ni. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati Tuhan kekal itu, itulah dikatakan wajib bagi akal. Bukan wajib syarak, wajib akal pula. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa, itulah dikatakan mustahil pada akal. Susah ni, tapi kita dah bincang ni. Kita dah bincang lah sebelum ni. Itulah dikatakan mustahil pada akal. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa. Tentu tidak di dalam hati. Allah tentu tidak binasa. Itu dia panggil. Tentu tidak di dalam hati binasa. Tentu tidak binasa. Itu dikatakan mustahil pada akal. Dan makna kekal itu barang yang tidak menghubungi tiada. Atau dikatakan barang yang tidak terima hilang. Samalah tak terima tiada. Okey. Ini perbahasan lepas, 3 minggu lepas. Masuk kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan dalil lah pula. Dah tahu Allah tu kekal pula, kekal yang tak terima binasa. Bukan kekal yang dikekalkan, kekal yang tidak berputus-putus sebagainya. Dah faham dah? Dalil dia pula, bukti dia. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala, Allah kata tu kekal, dalilnya, dan tak terima binasa itu, Allah ini tak terima binasa tu, ialah kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak kekal. Ini dia panggil, apa? Bahasa ni apa? Dia panggil apa? Yang kita cuba untuk satu statement, kita cuba untuk mengata statement ni gini, jawapan dah ada dah, tapi kita cuba untuk jatuhkan dia sehingga tak terjatuh, maka itulah yang sebenar. Apa dia panggil? Ada istilah dia tu ni. Dia kata sekarang ni kita dah tahu Allah tu kekal, Allah tak terima binasa, kita dah tahu dah, dan kita memang yakin pegang dah. Nak yakinkan lagi, macam mana kalau kita cuba kata Allah tu binasa? Berjaya tak kita membinasakan Allah? Nak membinasakan Allah pun tak berjaya. Faham sungguh dah tu. Tapi sebelum faham sungguh, cuba binasakan Allah dulu. Faham maksud binasakan Allah? Maksudnya cuba pakai akal kita untuk kata Allah ni sebenarnya binasa, akan mati, akan binasa. Cuba dulu sampai tak boleh pergi. Maknanya kalau tak boleh pergi, sungguh tak? Sungguh lah. Jadi cuba lah. Cuba kita binasakan Allah. Allah tak boleh mati. Tu dia kata ni. Allah tak boleh binasa. Ni dia kata ni. Ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak kekal. Tak kekal tu binasa lah. Kalau Allah tak kekal macam mana? Allah tu kekal lah. Tak ada. Kalau Allah tak kekal, okey tak? Boleh tak? Tak boleh. Apa bukti dia? Tak boleh. Itu dia panggil, apa dia panggil? Jawapan bodoh. Jawapan bukan bodoh lah. Jawapan bodoh-bodoh. Bukan bodoh. Bodoh-bodoh. Kan? Bodoh-bodoh apa? Allah tu kekal. Allah kekal. Tak binasa. Apa buktinya? Kekal lah. Yelah, Allah kekal. Tak boleh ke kalau Allah binasa pun okey apa? Mana boleh? Kenapa pula tak boleh? Kekal. Dia main kekal pun yang kekal. Bagilah. Tak boleh. Itu dia panggil bodoh-bodoh. Kita tak mau gitu. Kita nak cekedik. Macam mana? Dia kata, kalau nak cekedik macam ni, kita cuba binasakan Allah sehingga tak boleh binasa. Maknanya confirm Allah kekal. Itulah jika tu. Itu kata, jika tidak kekal, binasalah. Maka tentulah ia binasa. Betul tak? Kalau tak kekal, maksud tak kekal tu binasa. Okey, kata Allah itu kekal. Ya, Allah kekal. Ya ke Allah kekal? Ya. Kalau Allah tak kekal, nak cara suruh fikir. Kalau Allah tak kekal, maknanya Allah binasa. Mati ke, tak kisahlah, hancur ke, binasa lah. Okay. Dan jika ia binasa, kalau Allah binasa,
Tentulah ia baru. Oh, ni susah sikit. Tentulah ia baru. Kat mana connection tu? Tentulah ia baru. Baru tu apa dalam masalah akidah, masalah tauhid? Bila sebut baru apa? Bila sebut baru daripada tak ada kepada ada. Tu baru kan? Bila sebut lawan daripada baru, lawan dia lah. Maknanya sentiasa ada, sedia kala. Jadi bila sebut, jika sebut baru, ingat dalam masalah akidah, masalah tauhid, dia ada istilah dia sendiri. Jangan pakai istilah kita, Melayu kita istilah, jangan pakai istilah fiqh sekalipun. Habis pakai istilah apa? Pakai istilah tauhid lah. Bila sebut baru, dia tak ada, lepas tu ada. Tak kisahlah yang dia tak ada tu 18 juta tahun lepas pun, janji adanya dia tu sebelum tu tak ada. Namanya baru. Okey. Jadi maknanya dia kata, jika ia binasa, jika Allah binasa, tentulah ia baru. jika Allah tu binasa, bermakna Allah baru. Boleh tak? Kat mana connection? Kita nak connection, tak nak setakat baca buat apa? Connection ni kat mana? Sebab dia kata, jika ia binasa, jika Allah binasa, tentulah, mestilah, wajib. Okay? Ia baru. Baru ni daripada tak ada kepada ada. Apa kena mana dengan binasa? Binasa musnah. Binasa ni musnah. Dia kata kalau binasa, kalau Allah binasa, mesti Allah itu baru. Kalau, tukar bahasa sekarang. Kalau Allah tu musnah, kalau Allah tu mati, kalau Allah tu binasa, mesti Allah dijadikan. Betul tak? Boleh tak? Kena? Boleh tak? Kena tak? Kena. Mana connection di antara, kalau Allah itu binasa, mesti Allah dijadikan? Kat mana connection? Bukan. Kat mana dia punya, tentulah, mestilah. Ya. Kalau tak makan, mesti lapar. Kan? Kalau kita kata, habis, engkau tak berlari, lapar. Kat mana connection dia? Tak ada. Ada. Kalau nak kenyang berlari, kita takkan jumpa connection dia. Sebab memang ada mana ada kena-mengena berlari dengan lapar atau kenyang. Samalah, ada kena-mengena tak? Ada connection tak? Kalau Allah itu binasa, mesti Allah itu baru. Maksudnya daripada tak ada kepada ada. Atau maksudnya dijadikan. Kalau Allah Ta'ala itu biasa, bermakna Allah Ta'ala itu dijadikan. Kalau dia binasa, maknanya dia dijadikan. Dijadikan cerita jadi, binasa cerita mati. Lain, cerita lain-lain. Macam tak kena. Itu nak bagi kena ni. Kena, sebenarnya kena. Kita je tak terfikir. Sekarang nak bagi kena. Kalau tidak, setakat baca. Dan jika ia binasa, tentulah ia baru. Jika Allah itu binasa, bermakna garanti. Garanti kot. Bermakna garanti Allah itu dijadikan. Dijadikan daripada tak ada kepada ada, tu cerita lain. Cerita nak cerita, Allah itu binasa ke tak? Habis kalau Allah binasa, mestilah dia baru. Binasa ni mesti apa ke cerita yang baru? Kat mana connection dia? Dah lama tak boleh, nanti pening, gelising pula. Ni. Dia sikit dia tak lama sangat. Okey. Kalaulah, ni susah ni, dia kena faham sungguh ni. Kena fokus sungguh. Kalau Allah Ta'ala tu binasa, mesti dia baru. Okay. Kerana bila baru maksudnya mesti dijadikan. Baru mestilah dijadikan. Yang mana yang membinasakan dia tu yang menjadikan dia lah. Nampak? Kadang nampak cahaya di hujung jalan kembali ke pagar jalan. Nampak okey tu. Kalaulah Allah itu tak binasa, kekal lah. Mesti Allah tidak ada permulaan. Walaupun tak ada connectionnya, macam tak ada connection. Kalau Allah, ni kita tukar balik. Kalau Allah itu kekal, mesti tak ada permulaan. Atau bahasa lain, kalau Allah kekal, mesti tak ada yang menjadikan dia. Tapi macam tak ada connection, ada. Sebab apa tau? Macam ni, Allah itu tak ada permulaan. Contoh, Allah itu kekal. Tapi binasa. Boleh tak? Sebab dia kata, kalau kekal, mesti tak ada permulaan. Kalau binasa, mesti dijadikan. Okey, kita okey. Jika kekal, jika Allah tu binasa, jika Allah tu kekal, mesti tidak dijadikan, tak ada permulaan. Jika Allah tu kekal, kalau Allah itu tak kekal, mesti dijadikan. Boleh tak Allah itu tak kekal tapi tak dijadikan? Boleh tak Allah itu
kekal. Tapi ada permulaan. Tak boleh. Ya, tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau Allah itu kalau Allah itu binasa, bermakna automatik Allah itu dijadikan. Sebab apa? Yang menjadikan Allah itu yang membinasakan dia. Kalau Allah tu kekal, automatik tak ada permulaan. Sebab kalau Allah itu kekal, siapa nak, maknanya tak ada orang boleh binasakan dia. Maknanya kalau Allah itu kekal, automatik tidak ada permulaan. Kalau Allah itu kekal, automatik tidak ada permulaan. Kalau kekal, automatik tidak ada permulaan. Boleh tak? Kan? Kalau Allah itu kekal, automatik tak ada permulaan. Sebab kalau Allah itu kekal, automatik tak ada permulaan. Tidak dijadikan. Sebab apa? Sebab kalau Allah itu dijadikan, maknanya ada yang menjadikan. Yang menjadikan itulah Tuhan sebenarnya. Menjadikan. Dan yang menjadikan dia tu akan musnahkan dia. Tapi kalau Allah tidak dijadikan, garanti kekal, sebab siapa yang nak musnahkan dia? Ya? Kalau Allah, ini fardu kifayah ni. Kalau Allah itu tidak dijadikan, maknanya tidak ada permulaan lah, qidam lah, tidak dijadikan, siapa yang nak musnahkan dia? Sebab dia pun tak ada, tidak dijadikan. Jadi tak ada yang boleh memusnahkan dia. Jadi bila tidak dijadikan, automatik kekal. Bila kekal, automatik tidak dijadikan. Nampak? Dia sikit-sikit nampak, dia tergenung pun nampak. Jadi, tapi dia ni tukar sikit. Jika ia binasa, jika Allah binasa, automatik Allah itu dijadikan. Sebab yang membinasakan Allah itu adalah yang sama yang membinasakan dia. Yang membinasakan Allah itu adalah sama yang menjadikan. Sebab hanya yang boleh menjadikan je yang boleh membinasakan. Hanya menjadikan tu je yang boleh membinasakan. Kalau dia tidak dijadikan, automatik kekal. Sebab siapa nak binasakan dia? Sebab dia pun tak ada yang jadi. Nampak sikit-sikit dia kena pusing. Main benda tu. Kalau dia tu binasa, maknanya ada yang membinasakan dia. Yang membinasakan dia tu siapa? Yang buat dia lah. Maka automatik ada permulaan. Okay. Dan jika ia binasa, jika Allah binasa, tentulah ia baru. Maksudnya yang membinasakan Allah tu yang buat. Jika. Dan jika baru, kalau Allah tu baru, maksud dijadikan, niscaya tiada Tuhan. Niscaya tak ada Tuhan. Sebab kita dah kata Allah tu Tuhan. Tiba-tiba Allah itu baru dijadikan. Maknanya mana tak ada Tuhan? Tak ada Tuhan. Kenapa pula tak ada Tuhan? Kat mana connection pula? Ini yang tersasul. Tersasul. Bila dia kata jika Allah itu baru, maka tak ada Tuhan. Kenapa? Kenapa boleh kata, kalau Allah itu dijadikan, maknanya yang menjadikan Allah itulah Tuhan yang sebenar. Habis dia siapa jadi? Dia yang lain pula jadi. Itulah last sekali, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Jika Allah itu baru, maknanya tak ada Tuhan. Susah kan saya connection dia punya kaitan. Jika Allah Ta'ala itu dijadikan, makna tak ada Tuhan. Sebab bila Allah itu dijadikan, yang menjadikan tu adalah Tuhan sebenarnya. Soalannya, yang menjadikan tu apa? Dijadikan tak? Oh, yang menjadikan tu tak dijadikan. Dia qidam. Itulah Allah sebenarnya. Contoh. Tak. Yang menjadikan Allah itu, dia dijadikan juga. Habis, yang menjadikan, siapa jadikan? Menjadikan. Akhir sekali mana Tuhan? Tak ada. Itu kata tak ada Tuhan. Itu yang dia panggil daur dan tasalsul. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Daur pernah? Tak pernah dengar. Daur dan tasalsul. Yang ni tasalsul. Maksudnya, dia mesti ada satu zat, satu diri yang dia stop. Aku tak ada orang jadi dan aku menjadikan segala. Dia stop. Itulah Allah. Jadi kalau kita kata, Allah dijadikan oleh yang lain. Tapi yang lain tu dia tidak dijadikan. Dia sedia kala. Sebenarnya itulah Allah. Kita salah letak. Itulah Tuhan yang sebenar. Jadi kalau kata Allah itu baru, Allah itu dijadikan, yang menjadikan Allah itu, yang menjadikan Allah itu siapa pula jadi? Yang lain pula jadi, maka tak ada Tuhan. Itu kan? Niscaya tiada Tuhan. Niscaya tak ada Tuhan. Kalau tu, dia mesti ada satu zat, satu diri, yang dialah yang tidak dijadikan siapa-siapa. Dia ada sedia kala, ataupun qidam. Dengan dalil yang nyata pada huraian sifat qidam. Itu kembali kepada sifat qidam. Jadi kalau kita nak kata mudah-mudah, boleh tak kata gini? Apa dalil Allah itu baqa? Apa dalil Allah itu kekal? Dalil Allah kekal adalah qidam. Boleh? Apa dalil Allah itu qidam? Dalilnya adalah baqa. Boleh? Tapi kena pusing macam tadi. Boleh. Jadi tak payah. Dalil senang. Apa dalil Allah itu kekal? Allah tidak ada permulaan. Aku tanya dalil Allah itu kekal. Tak ada permulaan. Dia kalau tak belajar, dia takkan jumpa connection. Apa dalil Allah itu tidak ada permulaan? Tidak ada yang mencipta lah, tidak ada permulaan. Apa dalil?
Allah tu kekal. Aku tanya bukan Allah kekal ke tak. Aku tanya, apa dalil, apa bukti Allah itu tidak ada permulaan? Tidak ada permulaan adalah, dalilnya adalah Allah itu kekal. Dua tu dalil dua-dua. Boleh pakai. Boleh pakai. Sebab kalau ada permulaan, mesti dia tak kekal. Kalau kekal, automatik dia tak ada permulaan. Kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Okey. Saya ada buat satu, kita buat satu benda tu lah. Apa nama dia, istilah dia panggil apa? Dalil tu. Dalil baqa'. Dalil yang tadi secara tak tersusun. Yang tadi secara tidak tersusun kan, dia tulis tak tersusun. Ini saya susun cantik-cantik. Dari sudut dalil tadi. Macam mana? Sekarang ni Allah kekal, baqa'. Allah kekal. Macam mana nak yakin Allah kekal? Dalilnya kita cuba bagi Allah jadi tak kekal, kan? Cuba kan? Okay. Berfikir secara kritis supaya nak bagi tahu Allah tak kekal. Sehingga tak berjaya, akhir sekali maknanya Allah tu kekal. Sebab aku tak berjaya nak memusnahkan Allah dengan akal. Okey, dah buat ayat cantik lah. Apa dia? Kalau Allah, sekarang ni Allah kekal, ya Allah kekal. Buktinya, kalau Allah tak kekal, bermakna binasa. Tak kekal tu binasa lah. Kalau Allah binasa, kalau Allah binasa tu mati, binasa maknanya baru. Tak, memanglah binasa tak kekal tak binasa. Bila nak habis? Bila Allah itu tidak kekal, maknanya binasa. Sebab tak kekal tu binasa. Kan? Bila binasa maknanya kan sebut tadi. Binasa maknanya baru. Baru tu maksud dijadikan. Binasa maksudnya jika Allah itu binasa, tentulah Allah itu baru. Betul? Ni kembali balik kepada kidam baqa' tadi. Okay. Kalau Allah tu baru tu lemah ke kuat? Baru. Lemah lah sebab dia nak ada pun yang lain kena jadi. Baru tu dijadikan. Sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Lemah tak? Kira lemah lah. Dan dia pula nak adanya dia tu dijadikan. Baru kan dijadikan. Maka lemah lah kalau dijadikan. Yang tak lemah, yang kuat, ni lemah tauhid Bukan lemah lembek, tak larat. Bukan lemah tauhid. Takut salah faham. Okay. Kita kat sini macam-macam peringkat. Ada peringkat Maulana, ada peringkat Syekh, ada peringkat yang baru nak start. Jadi bimbang ulang-ulang juga. Takut-takut Allah tak payah cakap lah. Lemah takkan lemah lembek, tak larat. Bukan, lemah bukan tu. Lemah tauhid. Lemah dari sudut tauhid. Kalau Allah tu baru, mestilah lemah. Iyalah lemah lah. Nak jadi pun orang yang jadikan, yang lain yang jadikan, sebelum ni tak ada. 18 juta tahun lepas tak ada. Sekarang pun ada. Lemah lah tu. Tak hebat lah. Lemah. Jika Allah lemah, maknanya tak kuat. Tak kuasa. Boleh tak? Lemah mestilah tak berkuasa. Kalau tak berkuasa, boleh buat alam ni? Tak bolehlah buat alam ni. Apa hukum? Kalau tak buat alam ni ada tak? Tak. Kalau tak buat. Kalau orang tu lemah, tak boleh, tak kuat, tak kuasa. Bila tak berkuasa, tak boleh buat alam ni. Kalau tak boleh buat alam ni ada tak? Alam ni tak ada. Apa hukum alam tak ada? Mustahil. Sebab alam ni alam ni. Kita buat alam. Alam dah ada. Nyata daripada kita ni dah ada, alam ni dah ada, bermakna mesti ada yang menjadikan. Yang menjadikan tu pula, mestilah berkuasa. Mana boleh alam tak kuasa kalau nak jadi kan? Kalau lah, maknanya alam ni dah ada, mesti ada yang menjadikan. Sebab tak ada satu perkara yang jadi sendiri. Mesti ada yang menjadikan. Maka yang menjadikan tu mesti kuasa. Bila kuasa dia tak lemah. Betul tak? Bila dia kuasa mesti dia tak lemah. Kalau dia tak lemah, mesti dia tidak baharu. Sebab yang baharu tu lemah. Kalau dia tidak baharu, mesti dia kalau dia tidak baharu, mesti dia tidak binasa. Betul tak? Tidak baharu, tidak binasa. Kan? Tak binasa. Kalaulah dia tidak binasa, bermakna kekal. Kena faham, kena main kat situ. Sebab ini antara kaedah yang paling mudah untuk faham sifat 20. Yang orang kata payah-payah, ini sebenarnya kaedah paling mudah. Kaedah ni yang paling mudah. Kaedah sifat 20. Cuma dalam kitab pun dah ada. Cuma dia buat, kita tengok dah ada dalam kitab kita. Nah, jika Allah Ta'ala tidak kekal, dia ada tapi dia tak tersusun. Kita susun cantik-cantik. Tidak kekal, maka tentulah binasa. Dan jika binasa, tentu baru. Dan jika baru, niscaya Tuhan tak ada Tuhan. Dia pergi kepada tak ada Tuhan. Kita buat cantik-cantik. Lepas tu pula, kalau begitu, tetaplah Tuhan tidak binasa. Nyata adanya alam ni, bermakna dia terus pergi. Bila alam ni dah ada, bermakna Allah tak binasa. Dia terus pergi situ. Bagi kita yang baru-baru ni,
Tak boleh, jangan lompat cepat sangat. Sikit-sikit lah. Bila alam ni ada, maknanya ada yang menjadikan. Pasti yang menjadikan tu, bila ada yang menjadikan, sebab tak ada satu perkara yang ada tapi tak dijadikan. Mana ada kan? Maka ada yang menjadikan. Yang menjadikan mesti kuasa. Yang menjadikan mesti kuasa. Dia tak boleh lemah. Bila dia kuasa, mesti dia tidak lemah. Bila dia tidak lemah, apa? Kalau tak lemah, maknanya dia tidak baru. Tidak dijadikan. Sebab yang dijadikan mesti lemah. Jadi bila dia tidak lemah, maknanya tidak dijadikan. Bila tidak dijadikan, tidak baharu, maknanya tidak binasa. Yalah, tidak baharu, tidak binasa. Baharu ni yang binasa. Binasa yang membinasakan adalah yang buat dia. Bila dia tu tidak baharu, bermakna dia tidak binasa. Kalau Allah, manakala Allah tu tidak binasa, tentulah Allah itu baqa. Baqa kembali balik. Itulah bukti Allah itu kekal. Tapi kena lalu 10 premis dia panggil kan. Dia ada kalau dalam pengajian agama ni dia mantik, dia panggil mantik. Dia ada muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, lepas tu natijah. Itu bahasa ini kalau belajar mantik lah. Dia ada ayat pertama, ayat kedua, lepas tu natijah. Mantik. Kalau bahasa kita dia panggil bukan kiasan. Dia ada kenyataan pertama, pernyataan kedua, lepas tu kesimpulan. Apa benda tah? Dulu ada belajar lu istilah apa benda tu? Ayam ada 2 kaki. Kucing ada 4 kaki. Maka bla bla bla, lupa dah. Ada belajar dulu. Ke moteng. Dia ada istilah tu dia panggil. Dia ada statement, pernyataan, statement, lepas tu dia ada tu. Apa benda tah? Jadi bila itu kita dapat, walaupun tak disebut ianya, kita boleh faham daripada statement pertama dan statement kedua. Kita boleh dapat kesimpulan walaupun tak disebut. Ada lupa lah. Kalau kami belajar ilmu mantik dia panggil. Dia ada muqaddimah pertama, muqaddimah kedua, dia ada natijah, lepas tu dia ada lah. Okey. Ialah kesimpulan daripada statement tu. Statement tu penting. Daripada 2 ayat yang awal. Itulah ada benda tu. Macam mana tah dulu, adalah hafal dulu. Macam ayam 2 kaki, kucing 2 kaki. Maka, gitu ada. Macam itulah. Okay. Itulah kita tak ngaji daripada kecil, darjah 1, ngepek lah sikit. Darjah 1 sampai umur 12 tahun, punyalah mengaji sungguh-sungguh. Dan 6 tahun, ambil UPSR. Zaman tu ada UPSR? Tak ada? Tak ada. Sekarang dia tak ada UPSR. Lepas tu masuk tingkatan 1 sampai SPM 5 tahun pula. 11 tahun belajar. Lepas tu dah tua-tua ni, bukan tua lah, dah besar-besar, tak guna apa pun. Tak guna apa pun. Kalau belajar 11 tahun tu masuk pondok, keluar dah jadi tok guru dah. 11 tahun belajar pondok. Kecil-kecil dah 27 tahun dah start belajar. Lepas tu kita pula ada orang sampai sambung masuk universiti. Masuk universiti pula 4-5 tahun. Tambah lagi. Tadi berapa dah? 11 tambah 5, 16 tahun. Cuba bayang ngaji kitabnya, ngaji ni 16 tahun. Masya Allah. Tuan guru dah. Tapi kita banyak, kalau dapat dunia juga okey juga. Dunia pun lupa habis. Ingat tak kira darjah, kira ganda 2, ganda 3 isi padu, ingat tak? Yang apa pai 3 apa? Ada orang ingat, saya tahu. Saya tak tanya yang ingat tu. Apa yang 31 benda nak sebut tak ingat dah. Yang kalau tukar dari nombor dia jadi banyak nombor. Dia panggil pai kan? Pai. 3.3 ada guna tak? 3.142. Kami dulu gini peluh tiap kira. Sampai sekarang tak guna benda tu. Buang masa. Baik hafal kitab. Pai tu belajar pai. Guna tak pai sekarang? Guna makan. Tu pai makan, bukan pai tu. Pai tu 3 point apa? 142. 7? 22/7. Tak guna pun sekarang belajar mana. Kalau guna okeylah. Kalau guna adalah kegunaannya untuk fardu kifayah. Tak guna pun. Bes, sebab nak habis. Okey, kita habiskan sikit nak baca Quran.
ayat Quran. Firman Allah Ta'ala, surah Al-Qasas ayat 88 yang mengisyaratkan Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Wala tad'u. Untunglah yang siapa ada Rumi. Yang Jawi dia tak cantik dia punya baris. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah berdoa engkau serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Nak doa kat Tuhan, minta dengan Allah, jangan minta yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan melainkan Allah. Bermula tiap-tiap suatu itu binasa, mesti binasa setiap suatu. Melainkan Allah je yang tak binasa. Baginya jua hukum dan kepadanya kembali sekalian kamu. Maka dengan pengakuan dalam hati yang tadi ada, Allah itu kekal dengan hujah tadi dalam hati, dengan tentu sungguh kekal Allah Ta'ala, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh tidak binasa, itu membetuli, memang kena betul dengan pengakuan itu dengan keterangan Allah dalam Quran. Kena Allah tu kekal. Pikiran kita, akal kita pun dah hujah-hujah tadi bahawa memang Allah kekal. Berbetulan pula dengan ayat Quran kata Allah kekal. Itulah orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Itulah maksud beriman. Kata Allah kekal, satu, pakai dalil akal untuk membenarkan Allah kekal. Dua, ambil ayat Quran mana-mana satu. Tiga, itulah iman. Dan pegang di hati. Itulah iman. Tak ada benda ni, orang ni tak beriman lagi. Walaupun dia tu siapa sekalipun. Wallahu alam. Huraian sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan baharu pula akan datang.